Saya selalu confuse FPP ni. Kadang-kadang saya sebut Fakulti Pendidikan dan Psikologi. Tapi yang sebenarnya ialah Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Jadi sebab itu saya suka sebut FPP. Sebab selalu silap yang PP itu yang mana satu. Ya. Tadi pengacara berpantun. Saya ingin membalas pantun pengacara. 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. Program ini sukar dicari, sebab itulah kami datang. Jadi saya terus kepada skrin saya live. Yang itu saya lah tuh. Baru pagi tadi saya upload gambar diambil semalam. Semalam saya sempat bersama dengan Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur, Naib Chancellor UMS yang ke-7. Dan saya maklumkan kepada dia, hari ini Datuk, saya mungkin menghadiri satu majlis bingkai pada pagi ini. Terus saya tunjuk surat jemputan tersebut. Terus dia cakap, sampaikan begini kepada ahli projek. Datuk Kasim ya. Dia suruh sampaikan begini. Jadi Datuk Kasim ni kita punya Naib Chancellor ni, dia jarang bercakap. Dia bercakap sikit, tapi dia punya body language tu very powerful. Dan sebab itulah apabila kita berada di bawah kepimpinan yang baru, jadikan kepimpinan yang lepas itu sebagai asas kepada membentuk kekuatan pemimpin masa kini. Jadi itulah antara alat tuju yang akan dibawa oleh Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, dan beliau juga menekankan tentang capacity building. Maksudnya di sini apa jua yang kita lakukan projek itu ianya hendaklah meningkatkan capacity building community, bukan setakat memindahkan ilmu, bukan setakat meningkatkan sosioekonomi, tetapi meningkatkan kemahiran dan juga ilmu community itu, capacity building, sesuai dengan hala tuju plan strategik Sabah Maju Jaya yang menekankan kepada 3 aspek: pertanian, perindustrian dan pelancongan. Asasnya adalah modal insan dan kesejahteraan rakyat. Ya, so apapun projek yang kita lakukan, asas-asas ini perlu kita tekankan dalam projek-projek yang kita laksanakan. Okay? Dan pada hari ini saya cuba berusaha untuk menanamkan satu perasaan sebenar dalam kalangan rakan-rakan sekalian. Mohon maaf Profesor, Doktor dan tuan-tuan dan puan-puan, saya guna perkataan rakan-rakan. Sebab bila rakan-rakan ni kita akan lebih dekat antara isi ada ya. Jadi untuk makluman rakan-rakan sekalian, pusat kelestarian libat sama diwujudkan pada bulan Julai 2020. Saya merupakan pengarah yang pertama. Sudah pasti bila saya merupakan pengarah yang pertama, zaman Covid banyak tunggang dan langgang. Kami untuk menghasilkan satu konsep bagaimana pembinaan ilmu itu seharusnya dilakukan. Jadi pada masa ini pun, di peringkat ini pun, pada hari ini pun kami masih mengemaskini konsep tersebut. Hendaknya di akhir bengkel ini nanti kami mendapat input ya Pak Dr. Idris, kami dapat satu input bagaimana meningkatkan lagi pengurusan PKLM dalam pembinaan ilmu itu. Jadi, itu yang kami ingin nantikan di akhir bengkel pada hari ini. Ya. Asas kepada PKLM ialah ICAP. ICAP ni maksudnya ialah ilmu itu dipindahkan kepada komuniti yang memerlukan. K, kerjasama. Hari ini saya gembira sebab ada EDK. Apapun projek yang kita lakukan kepada komuniti, kita kena ada rakan kongsi yang baik, rakan pelaksana yang baik, yang sesuai dan relevan. Dalam konteks rakan sekalian, EDK adalah rakan kerjasama yang terbaik. E, ekonomi. Kita nak tingkatkan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan P, prestis. Sudah tentunya bila kita melaksanakan program pembinaan ilmu, kita bukan sahaja meningkatkan sosioekonomi community, tapi kita meningkatkan prestis Universiti Malaysia Sabah. Selain daripada Scopus, selain daripada publication, CSR dan pembinaan ilmu adalah satu bentuk amal yang nilai, award dan rewardnya itu hanya kita yang boleh rasa ya. Saya ceritakan begini sebab sebelum saya menyertai UMS pada tahun 2006, saya berkhidmat di Kementerian Luar Bandar Sabah selama lebih kurang 8 tahun. Saya adalah setiausaha solid kepada Menteri Luar Bandar Sabah, Datuk Nasir Tun Sakaran, sejak tahun 1999 sehingga 2006. Saya memang masuk ke kampung, memang masuk ke komuniti, dan saya memang terlibat dalam penyediaan dasar kerajaan negeri dalam pelaksanaan luar bandar. Jadi bila saya masuk ke UMS, dan saya sebenarnya diberi amanah ini atas dasar itu juga sebenarnya. Kenapa saya jadi pengarah PKLM? Ramai orang tanya, itulah background saya menyebabkan saya diminta untuk memimpin PKLM. Dan saya mempunyai satu sinergi dengan kerajaan negeri sehingga ke hari ini.
Jadi maksudnya di sini ya, apapun perkongsian yang saya kongsikan dengan rekan-rekan semua itu adalah sebahagian dari pengalaman hidup saya. Ya. Apabila kita melakukan pendekatan pembinaan ilmu kepada komuniti, ada 3 prinsip yang kami di PKRM pegang, yaitu pertama holistik. Holistik ni maksudnya ialah bagaimana kita proses kita mendekati masyarakat itu. Adakah metode ataupun cara yang kita buat itu betul ataupun tidak. Sebab kalau tidak, not the right method untuk mendekati komuniti, akhirnya kita tidak dapat apakah isu sebenar dalam komuniti itu. Yang keduanya ialah inklusif. Inklusif ni mungkin bukan sahaja dengan bengkel-bengkel ataupun ceramah dan sebagainya. Mungkin kita perlu mendekati komuniti, mungkin melepasi waktu pejabat dan sebagainya. Inklusif. Dan yang ketiga sekali ialah partisipatif. Penglibatan rakan-rakan yang mempunyai keupayaan ataupun relevan dengan projek yang kita lakukan. Dalam konteks ini ialah agensi dada kebangsaan. Okey?